dengan kita cantik, handsome. Itu tanda dia. Iblis telah mempersoalkan dunia ini. Kita lihat cantik, indah. Zuyyina linnas. Maksudnya iblis dan syaitan yang memperhiaskan dunia begitu cantik. Nampak cantik itu, dunia cantik itu mana dia? Iblis telah mengaburkan mata kita dan kita lihat dunia itu cantik, indah. Maka Allah tutup ayat itu, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah, yang ada syurga Allah lah, tempat kembali yang sangat cantik, sangat istimewa, dengan rahmat nikmat. InsyaAllah. Yang disebut, sehingga kan Allah perintahkan Jibril, kau pergi tengok syurga yang aku dah sediakan untuk hamba aku yang bertakwa. Bila Jibril tengok, lihat syurga, tak berandat Jibril. Dia jumpa Allah, ya Allah, adakah hamba-Mu yang layak masuk dalam syurga? Sebab apa? Manusia yang lalai, leka, melepak, bakrik depan TV dalam selimut sampai subuh. Yang buat pula sampai lewa, tak ada kesungguhan. Bagaimana layakkah hamba-Mu masuk dalam syurga yang hebat? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai akhirnya ni dia. Allah nak bagi tahu ni. Kita nak tahu tak? Qul a'unabbi'ukum, Allah nak bagi tahu ni. Bi khairin min zalikum. Allah sediakan lebih baik daripada apa yang kita lihat baik cantik di dunia ini. Apa dia? Iaitu lil ladzina taqaw. Itu Allah janjikan hanya kepada orang yang bertakwa. Itu yang kita sebut tadi, ciri-ciri orang yang bertakwa ada 6. Tujuan kita berada di sini, masuk dalam golongan para solihin dan para syuhada ini untuk apa? Untuk jadi orang yang bertakwa. Maka lilladzina taqaw, bagi orang yang bertakwa ini, yang orang bertakwa yang ada dalam masjid, dalam surau, sama-sama kita berjamaah, bermunajat, sama kita mengaji, meningkatkan ilmu amalan ni, inilah dia orang yang bertakwa, hasil daripada yang nama dia as-salihin wa syuhada. Apa Allah janjikan? Lilladzina taqaw inda rabbihim, Allah telah sediakan. Adalah Allah yang cipta. Apa dia? Jannatul tajri, syurga yang mengalir, tajri min tahtihal anhar, di bawah dia sungai. Ingat tadi, sungai di syurga ni sama dengan sungai di bumi, di dunia. Dia ada 3 sungai yang mengalir di bawah dalam perut bumi. Sungai yang mengalir di atas bumi, sungai yang mengalir di atas, itu nama sungai Kausar, Al-Kausar. Inna a'tainaka al-Kausar. Allah sediakan syurga Kausar. Dia ada sungai, nama sungai Kausar. Sungai Kausar ini dia mengalir di atas. Bagaimana? Nah, itu nama dia. Ada yang mengalir di bawah, ada ni. Kita ni, sungai yang mengalir di atas ni, Masya Allah, kadang-kadang laju, kadang-kadang perlahan, kadang-kadang air dia banyak, kadang-kadang air dia sedikit. Sekarang ni air dia banyak, kita masalah juga. Banjir lah, tanah runtuh lah. Masa air dia sikit, masalah juga. Tak cukup air lah, putus air lah. Gaduh ya gitu kan. Dulu kering, komplit juga. Sekarang komplit juga, air banyak, banjir pula, tanah runtuh. Kalau kita tak jadi orang yang 6 ciri tadi, itu kita jadi resah, gelisah, komplit tak habis-habis. Nah, ni Allah nak sediakan bagi orang yang bertakwa ni, iaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, kekal selama-lama di dalamnya. Dalam syurga tak keluar lah, duduk dalam syurga sampai bila-bila. Wa azwajum mutahharah, yang paling istimewa Allah sediakan isteri-isteri. Azwaj tu mana dia? Isteri-isteri. Saya seorang isteri Ustaz.
Dia kat dunia ni seorang, tapi di akhirat nanti dalam syurga ramai isteri. Macam mana nak ramai Ustaz? Isteri kita tu macam biasa lah, ditambah dengan bidadari. Itu pun kita dah cerita dulu. Banyaklah kita cerita bidadari tu. Maknanya isteri kita macam biasa je. Isteri. Dan yang istimewa bidadari tu. Tu yang azwan, isteri-isteri yang ramai. Yang ramai itu bidadari ya. Yang seorang isteri kita di dunia sampai di akhirat jumpa pula, alhamdulillah. Nah, wa azwajum mutahharah, isteri kita ni berbeza pula dia ke akhirat. Mutahharah, suci. Oh, dalam comel hotel ni tak ada lah kat dunia tu ada kurang, ada sopak. Kat dalam syurga tak ada lah tu. Malah tak datang kiblat. Tu dia. Minal qasri wa qasrah, tak ada lah. Yang cecat celah tak ada di syurga. Begitulah dengan bidadari, cantik, indah. Itu pun kita dah cerita bagaimana cantik comel hotel yang bidadari. Wa azwajum mutahharah, isteri-isteri yang suci bersih, tak ada cacat celah penyakit, tak keluar fitnah. Dan wa ridwanum minallah, Allah redha. Kita tengok kita, Allah lihat kita, amalnya seronok, puas hati ya. Allah redha, Allah rasa sesuai rahmat yang aku berikan kepada hamba aku yang bertakwa. Sebab kita gembira, suka, tak ada konflik kat dunia, konflik itu kat akhirat tak ada lah. Dan wallahu basirun bil ibad. Allah tutup ayat itu, sesungguhnya Allah melihat hamba-Nya. Melihat hamba di mana ya? Itu basir bi batinihi ka zahirihi. Allah ni dilihat kita ini dalam hati itu seperti apa yang ada pada zahir dia. Masya Allah. Jangan kita ingat mana Allah lihat apa yang kita buat ya. Pokok sujud apa yang kita buat, lihat kita tak. Allah juga melihat sebagaimana lihat Allah itu dalam hati. Maka hati kena baik, hati kena jujur, hati kena amanah. Usaha untuk menjadi hamba Allah yang punya hati yang ikhlas, yang amanah, yang baik. InsyaAllah hati yang baik, yang ikhlas ini sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memberikan balasan yang cukup istimewa hasil daripada hati yang baik, hati yang ikhlas, hati yang jujur. Yang zahir belum tentu, tapi ini hati. Maka mesti kita berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan hati kita ini ikhlas, jujur, amanah. InsyaAllah selamat, sejahtera, aman, damai. Diri kita, keluarga kita, masyarakat dan dunia seluruhnya dijauhkan oleh Allah dari apa saja ketakutan, jauhkan daripada apa saja kegelisahan, tak tentram, tak damai. InsyaAllah Allah akan anugerahkan keselamatan, kebahagiaan, ketenteraman, keamanan sehingga akhir hayat kita, sehingga depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Apa yang kita simpulkan dalam yang kita bincang, yang kita kupas pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita jadikan diri kita orang yang bertakwa, beriman, akhirnya menjadi contoh dan tauladan, dan Allah berikan kita kekuatan dan kemenangan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Janji Allah pasti, tetapi pasti janji Allah itu akan dianugerahkan kejayaan, kemenangan kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman. Sebagai bentuk iman kita ini, apabila sampai kepada satu kualiti
yang ditentukan cukup hebat, yang ditetapkan oleh Allah sampai pada tahap yang dah diminta oleh Allah. Kuat, hebat, teguh iman, pasti tatkala itu kita akan dianugerahkan kemenangan dan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas kekuatan iman di akidah, Allah pasti akan berikan kemenangan. Yakin. Kalau Allah tak bagi menang, bermakna muhasabahlah diri kita. Jangan salahkan orang. Ni dia punya masalah ni, kita tak menang ni, kalah ni. Dia punya masalah ni tak betul ni. Dia tak datang masjid, tak datang semua, tak mengaji. Dah disalahkan kita. Ni apa jadi manusia? Sedangkan Allah nak bagi kemenangan, kejayaan itu di atas kekuatan iman dan akidah kita. Benarnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah bagi kemenangan, kejayaan. Maka mesti, ya Allah, Islam tak menang lagi, ya Allah, mungkin disebabkan aku masih lalai, dekor banyak dosa, aku penuh dengan kemungkaran, maksiat. So itu bila Allah tak bagi menang, disalahkan orang lain. Ini jenis manusia yang tak boleh pakai. Mana kita bila tak menang, salah. Mana tingkatkan amal ibadat, ilmu amalan kita, usaha kita. Itu baru betul. Ini bila tak menang, salahkan orang lain. Tak boleh. Salahkan diri kita. Sebab iman yang kuat itu bukan sahaja dia mampu memadamkan, menyidukkan api neraka. Itu ada dalam hadis. Nabi menyebutkan, apabila orang yang bertakwa, beriman ni lulus dah hisab perhitungan melalui siratal mustaqim, nak masuk syurga, lalu kat neraka, dia seluruh dia tengok neraka halau dia. Hei orang yang beriman, cepatlah jalan, marah neraka. Hei orang yang beriman, nur iman kau ni memadamkan aku ni, menyejukkan aku. Iman yang hebat, yang kuat, api neraka pun boleh sejuk, boleh padam. Mengapa iman kita tidak mampu memadamkan panas di dunia? Boleh Ustaz? Mana ada kebakaran, kita singgah pergi air. Bukan makna panas tu api tu. Mana panas dunia ni, kemungkaran panas, maksiat panas, kelab malam panas, disko panas, dangdut panas, judi panas, Arab panas. Yang namanya rumah ulun semua panas. Mengapa kita tidak mampu untuk menentu, memusnah, menghancurkan segala kemungkaran manusia ini? Itu sudah tentu iman kita masih lemah. Mesti kita akui. Yang terasa iman kita kuat, tak mampu lagi. Tak mampu lagi. Kalau mampu kita menentukan segala kemungkaran maksiat, itu tanda deh iman kita dah kuat. Ini bukan kita mampu menentukan atau mengurangkan, malah makin banyak, malah makin besar. Nanti yang saya sebut mengajar dekat Menara BSN hari Khamis minggu kedua, laporan. Di situ saya nampak Zoom ni, Zoom sebelah BSN sebelah depan Zoom. Tapi Zoom tu sekarang dah tutup, dah jadi printer. Dulu printer tu sebelum KLCC, jadi biasalah saya makan Zoom. Sebab awal makan nasi dulu. Oh pergi kuliah. Sekarang ni tengok tak ada. Kita tengok kat Zoom tu lah berita. Allah, tak makan dia. Tak lalu nak makan. Ingat dulu Zoom kelab malam, tak lalu nak makan tu. Masya Allah. Nah, alhamdulillah tuan-tuan, berkat kita mengaji di sini kan, tutup Zoom. Ustaz kan tutup Ustaz. Habis buat lagi besar, lagi besar. Macam mana? Kat Belatan pandang. Buat lagi besar, bukan tutup, buat lagi besar. Ni muhasabah diri kita. Bukan makin kurang, bukan makin selesai masalah, bukan makin mana dia? Sedikit, tapi makin banyak, makin besar, makin berbagai-bagai masalah yang berlaku dalam masyarakat. Makin dahsyat. Bermakna iman kita masih lemah, dan yang paling penting perlu kita faham, kita tidak ikut, kita tidak taat, kita tidak laksanakan, kita tidak tegakkan
apa yang ada dalam Quran ni, malah bukan kita tak tegakkan, kita pula sama-sama memperlekeh, menghina dan macam-macam kita komplain. Ini mungkin sebab itu. Jangan sampai datang pahala bencana, petaka yang lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah, ini pun hari cuti, orang ramai balik kampung, macam-macam program. Itu tak ramai, tapi insya-Allah di sini merupakan surau yang hebat, dapat mengizinkan jamaah yang ramai. Ini tanda-tanda Allah berikan kemenangan, kejayaan kita di sini. Insya-Allah bertambah kekuatan kita. Insya-Allah bertambah ramai yang baik. Insya-Allah bertambahlah Allah akan mendekatkan diri kepada kita dan memberikan kita keberkatan, keredaan, kemenangan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Sekadar itu untuk malam ini. Ada soalan? Ada 1 minit ni. Kalau ada soalan. Ini dia kuliah tambahan minggu kelima. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk malam ni. Soalan pun tak ada. Ada? Soalan? Ada. Jadi saya mohon maaf, mohon ampun kelemahan, kurangan, kesilapan. InsyaAllah jumpa lagi. Kita masih buka siapa yang berhajat nak menyertai program perkampungan Al-Quran kita di pusat pengajian kita. Sebulan kita buat. Nah, bila berasa siapa yang berhajat boleh hubungi saya. Dan tahun ni kita ambil juga orang tak mampu. Ustaz, saya nak masuk anak saya tak mampu lah Ustaz, silalah masuk lah. Kesian ya kan. Jadi ada juga orang asli kita ambil. Jadi free juga. Jadi untuk menampung kekurangan itu kita sama-sama menyumbang bersama lagi. InsyaAllah ada kebaikan sumbang kita untuk kita memartabatkan agama kita. InsyaAllah diberkati semua kita oleh Allah. Sekali lagi mohon ampun, mohon maaf, kelemahan kurang kesilapan. Jumpa lagi insyaAllah. Tutup dengan zikir. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum bina wa minkum taqabbal ya karim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa, kacang dah habis baru ujung-ujung. Ada juga buah sikit, ada pendek sikit, yang banyak terung. Sebab kita tak boleh, dia kena selang-selang. Kalau habis kacang kita tanam lain. Hari ini banyak buah terung, sedikit-sedikit makan terung. Ya, sila masih ada.